Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita, iaitu pengajian ilmu hadis, insya-Allah berpandukan kitab Mishkatul Masabih karangan dua imam, iaitu Imam Baghawi mengarang Masabih, kemudian disempurnakan oleh Imam Khatib Tabrizi dinamakan Mishkatul Masabih. Dan kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah kita sambung hadis yang seterusnya, masih lagi dalam Kitabul Iman lah. Masih dalam Kitabul Iman, hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu 'ala ar-rahli. Qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah, wa sa'dai thalasan. Okey, ya, hadis ini dah sudah sebenarnya. Hadis yang setelahnya itu, hadis 26. Hadis yang ke-26. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyadu wa huwa na'imun. Summa ataituhu wa qad istayqadha. Ini pun macam dah sudah je rasanya. Saya lupa nak apa ni? Lupa nak ubah tanda dia tu. Apa saya pun tak ingat, baca jugalah. Daripada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad. Ya, atas Nabi itu ada kain yang berwarna putih, wa huwa na'imun, maksudnya selimutlah, Nabi tidur berselimutkan kain berwarna putih. Summa ataituhu wa qad istayqaza, kemudian aku datang, kemudian Nabi dah bangun. Maknanya seperti mana yang saya beritahu sebelum ni lah. Kalau tidak saya dah rasa sudah hadis ni, tak ingat. Maknanya kita jumpa orang, kalau orang tengah tidur, kita jangan ganggu lah. Ustaz ke, ulama ke, kita jumpa orang nak ada hajat, tengok dia tengah tidur, kita jangan ganggu, kecuali benda penting lah. Benda yang penting, itu ke, yang mana kalau kita tak bangunkan dia akan jadi mudarat, itu boleh lah. Jadi dia datang, kemudian kali yang keduanya Nabi dah bangun. Bincang dulu. Dah. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah summa mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba itu mengatakan la ilaha illallah kemudian dia mati 'ala dzalika. Mata 'ala dzalika maksudnya mati atas kalimah tersebutlah, maksudnya pengakuan dia itulah. Terhadap hati dia dan dibuktikan dengan lisan iqrar dia. Illa dakhalal jannah, pasti akan masuk syurga. Qultu wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina dan dia mencuri. Wa qala wa in zana wa in saraqa, Nabi SAW bersabda walaupun dia berzina dan dia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraqa, dia ulang dua kali, tak puati. Abu Dzar tak puati. Qala, Nabi jawab lagi, wa in zana wa in saraqa, ya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qultu wa in zana wa in saraqa, kali yang ketiga dia ulang. Abu Dzar tak puati lagi. Kali yang ketiga dia tanya lagi. Qala wa in zana wa in saraqa ala raghmi anfi Abi Dzarrin.
Maknanya walaupun Abu Zar tak puas hati, tak setuju, tetap juga dia akan masuk syurga lah. Wa kana Abu Dzar idza hadasa bihadza qala in ghifa anfu Abi Dzar, muttafaqun alaih. Abu Dzar ketika dia meriwayatkan hadis ni, dia ulang juga perkataan tu lah. Maksudnya dia sepatutnya perkataan tu tak perlu pun ditambah, hanya tambahan Nabi nak menguatkan lagi, maknanya walaupun Abu Dzar tak setuju pun tetap juga benda tu akan berlaku. Maknanya orang Islam akan masuk syurga lah walaupun dia berzina, mencuri. Maksudnya dua lah di sini. Sekiranya Allah ampunkan, selamatlah dia. Kalau Allah tak ampunkan, dia akan diseksa dalam neraka dalam tempoh yang tertentu, kemudian barulah akan masuk ke syurga. Itu pasti. Jadi saya rasa, tak silap saya dah syarah hadis ni kot. Saya tak pasti punya pasal, saya ulang sikit lah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, sebab apa di sini kan, zina dengan mencuri ni dosa besar. Zina dengan mencuri ni dosa besar. Jadi walaupun dia dosa besar, tapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang yang mati walaupun dia buat dosa besar, sama ada dia tak sempat bertaubat ke, atau tempat yang mana walaupun sempat taubat, belum tentu lagi kan Allah terima tak terima taubat dia. Maka kalaulah dia akan dimasukkan ke dalam neraka sekalipun sebab Allah tak maafkan dia, Allah tak ampunkan, dia tidak akan kekal dalam neraka. Pasti dia akan dikeluarkan dan akan dimasukkan ke dalam syurga juga akhirnya. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada pendapat seperti Khawarij. Kelompok Khawarij ini mengatakan bahawa murtakib kabirah, orang yang melakukan dosa besar ni, dia kekal dalam neraka. Dia kekal dalam neraka. Kemudian satu lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia kata mereka ni yang melakukan dosa besar ni beriman pun tidak, kafir pun tidak, tapi dia kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Cuma status dia dikatakan kafir tidak, bahkan dikatakan iman pun tidak, iaitu manzilatun baina manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan, antara iman dengan kufur. Ini Mu'tazilah. Tapi nasib dia kekal dalam neraka. Yang melakukan dosa besar. Bahkan sebahagian Khawarij tu lebih dahsyat lagi. Dosa kecil pun masuk neraka selama-lamanya juga. Itu yang melarat-larat sampai sekarang ni kan. ISIS tu katanya Khawarij moden tu. ISIS tu maknanya bila dia tengok orang ziarah kubur, orang tawasul tabaruk, dia bunuh. Alasan dia kata orang tu dah kafir. Sebab masuk neraka selama-lamanya, maksudnya kafir lah. Jadi sebab tu dia bunuh. Ini kelompok yang ekstrim lah. Yang ekstrim. Ahli sunnah tidak. Mereka yang beriman walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar hadis dalam Bukhari, dalam Muslim, walaupun sebesar zarrah, fi qalbihi iman misla zarrah, misla misqali zarrah, maksudnya semisal sebesar zarrah tu yang terbang-terbang kat udara tu lah, halus, sangat sedikit lah, tetap akan masuk syurga. Dan bahkan Allah beri dia syurga 10 kali dunia, walaupun dia tak pernah buat satu amalan baik sekalipun. Ma'amila khairan qattu. Tapi pembahasan dia di sini, kenapa Abu Dzar macam tak puas hati kan? Bila Nabi dah kata wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina dan mencuri, kenapa Abu Dzar macam walaupun dia berzina dia mencuri? Macam seolah-olah dia tak setuju lah, seolah-olah macam dia tak setuju. Jadi ulama kata dah Abu Dzar ni kerana terlalu waraknya dia, jadi dia macam seolah-olah tak percaya orang yang Islam ni sanggup berzina, sanggup mencuri itu, macam dia tak percaya. Maknanya bagi dia yang berzina dengan mencuri ni orang kafir je. Maknanya orang yang sanggup berzina, orang yang sanggup mencuri, orang bukan orang beriman ni, orang kafir ni. Itu yang dia tak puas hati. Maknanya dia punya tahap lah, level Abu Dzar ni kan orang yang antara warak-warak di kalangan sahabat. Zuhud lah Abu Dzar ni. Jadi dia tak setuju, dia seolah-olah macam takkanlah satu orang beriman tu akan mencuri dan berzina. Yang mencuri berzina ni maksudnya kalau dia betul-betul beriman, dia tak akan mencuri, tak berzina. Yang berzina orang kafir je. Seolah-olah macam tu lah. Abu Dzar tak apa, bukan dia nak bangkang Nabi, cuma dia macam tak sangka betul ke orang beriman ni sanggup berzina, sanggup mencuri. Itu Abu Dzar punya level lah. Jadi bukan nak bangkang Nabi lah, cuma dia macam tak
dia tak dapat nak terima satu orang beriman tu boleh berzina, boleh mencuri. Biasa. Maknanya kita orang beriman kan. Maknanya bukanlah di sini suruh berzina mencuri pula. Jangan takut berzina mencuri masuk syurga je. Di sini berzina mencuri ya dosa besar, tapi ni sama ada Allah ampun tak ampun je. Kalau Allah tak ampun memang masuk neraka lah. Mereka akan masuk neraka tetapi tak kekal. Kecuali dia melakukan zina dan mencuri itu dengan menganggap halal. Dia istihlal ataupun mustahlil. Maksudnya dia menganggap halal bagi perbuatan zina dan juga mencuri itu halal. Ini berkemungkinan dia kekal dalam neraka. Bukan berkemungkinan lagi dah, memang kekal dalam neraka. Hadis seterusnya. Hadis yang ke-27, wa'an Ubadata. Wa'an Ubadata bin Samiti radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa ibnu ummatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu wal naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Muttafaqun alaih. Barang siapa man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah wahdah, hanya Allah sahaja. La syarikalah, tidak ada sekutu sama sekali bagi Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya, utusannya lah. Wa anna Isa abdullah, sesungguhnya Isa itu Abdullah. Kenapa di sini disebut wa anna Isa Abdullah, bermaksud untuk menolak pendapat orang Nasrani yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Allah. Nabi Isa bukan anak Allah. Nabi Isa itu Abdullah wa Rasuluh, dia hamba Allah dan juga utusan Allah juga, sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabnu amati, dan juga anak kepada hambanya Allah. Wabnu amatihi, anak lelaki kepada hambanya Allah. Amat ini hamba perempuan lah. Maksud hamba bukan hamba yang tu, hamba Allah lah. Macam Abdullah kan. Abdullah ni hamba Allah, bukan hamba yang dalam hukum fiqah tu, hamba yang boleh diperjualbelikan tu bukan. Maksud hamba di sini hamba Allah lah. Jadi kalau untuk lelaki dipanggil Abdullah, kalau lelaki perempuan dipanggil Amatullah. Jadi Amatullah tu hamba Allah yang perempuan lah. Maksudnya semua manusia yang wanita tu adalah Amatullah, iaitu hamba perempuan Allah. Maka nak menolak kepada Nasrani juga yang mengatakan Nabi Isa ni anak Allah, na'udzubillah. Tapi Nabi Isa itu adalah anak kepada hamba Allah, atau maksudnya anak kepada Siti Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Wa kalimatuhu, dan kalimahnya, maksudnya kalimah Allah. Maksudnya Nabi Isa ni banyak gelaran dia, antaranya kalimatullah. Kalimatullah ini menurut sebahagian pendapat ulama, iaitu dia ni diciptakan dengan kun fayakun. Menurut sebahagian ulama lah dinamakan kalimah sebab apa? Kun itu satu kalimah kan. Kun itu satu kalimah, maka dikatakan kalimatullah sebab dia diciptakan bukan dengan cara yang biasa lah. Maksudnya cara yang biasa kan lelaki dia, suami berjimat dengan isteri, mak dengan ayah berjimat, maka di situ akan berlakulah persenyawaan sperma ataupun air mani dengan ovum wanita dan seterusnya, jadi janin, tiup dan sebagainya. Tapi di sini Nabi Isa dia jadi tanpa melalui proses tersebut, dengan hanya perkataan kun saja. Yang Allah Ta'ala kata jadilah, maka jadilah kandungan dia dalam perut Siti Maryam, dan dia membesar dalam masa sekejap saja. Maka sebab itu antara sebab dikatakan kalimatullah. Dan ada yang mengatakan bahawa kalimatuhu maksudnya satu perkataan yang mushtaqatun minal kalam. Minal kalam maksudnya kalimah yaklamu. Kalimah yaklamu ni bermaksud al-jarhu, iaitu cedera. Satu kecederaan lah. Litaksiriha fin nafsi sururan wa huznan.
iaitu kerana memberi kesannya ia pada diri dengan kegembiraan ataupun kesedihan. Wa mushtarikatan bainal ismi wal ismaihi, dan juga berkongsi di antara nama dan juga dua bahagiannya. Wal murakkabatu allati laha wahdatan ijtimaiyan wal asfas al manzumah wa ma'aniha majmu'ah tahtaha. Waliza yusta'malu fil qadiyatil wal hukmi wal hujjah kama huna. Fa inna Isa hujjatullah ta'ala ala ibadihi abda'ahu min ghairi abin wala muddata hamlin, bal kana wada'ahu aqibal uluq bihi al-waqi' min nafkhi Jibril fi jaybi qamisi ummihi kama dalla alaihi qawluhu ta'ala fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya fa'ajaha al-makhat ay at-talaq wa antaqahu fi ghairi awanihi wa ahyal mauta wa abrahal akmah wal abras ala yadayhi. Qila sumya kalimatullah awjadahu bi kalimati kun aw lil intifa' bi kalamihi allazi nutiqa bihi ala ghayati min al fasahah wa fi mahdihi. Ada kalau Ibnu Hajar dalam syarah dia dalam Fathul Ilah, Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami dia ada buat syarah kepada Mishkat, saya guna itulah apa ni, Fathul Ilah. Ibnu Hajar walaupun dia tak sempat habiskan. Jadi di sini Ibnu Hajar dia menganggap yang makna disebab dinamakan kalimatullah itu kerana Allah ciptakan dia dengan kun, ataupun kalimah di sini menunjukkan makna dia boleh bercakap ketika dalam buayan. Maksud ketika dia dilahirkan dia bercakap kan, nak mengelakkan tuduhan, nak menjawab tuduhan yang dilemparkan kepada ibu dia, mak dia Siti Maryam tu, katanya berzina kan. Dia tak ada bapa, memanglah orang mesti peliknya kan. Tak ada bapa macam boleh mengandung, berzina ke. Jadi dia sendiri bercakap, Allah Taala mukjizat lah bagi dia, ataupun dia panggil irhas. Dia kalau perkara yang luar biasa berlaku sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul itu dipanggil irhas. Dipanggil irhas. Setelah dilantik menjadi Nabi baru dipanggil mukjizat. Di sini ketika dalam buayan ulama kata irhas lah, maksudnya mana ada Nabi dilantik ketika dia. Walaupun ada pendapat, tapi pendapat tu marjuh lah. Yang rajihnya Nabi setelah umur 40 tahun. Kebanyakannya umur 40 tahun baru dilantik menjadi Rasul. Jadi perkara ajaib yang berlaku ketika sebelum dilantik menjadi Rasul dipanggil irhas. Contohnya di sinilah Nabi Isa bercakap dalam buayan ketika masih kecil untuk menafikan tuduhan kepada ibu dia, mak dia Siti Maryam. Maka disebab itu dipanggil kalimatullah, maksudnya dia bercakap ketika kecil. Ataupun yang tadilah sebenarnya dia diciptakan dengan kalimah kun. Cuma Ibnu Hajar sebut qila di sini. Maksudnya pendapat tu dhaif menurut Ibnu Hajar Haytami, pendapat itu dhaif. Jadi dia punya pendapat dia iaitu kalimah di sini bukan bermaksud kalimah perkataan. Kalimah ni lebih kepada asal dia. Kalau kita tengok kalimah yaklamu tu satu kecederaan. Kalimah yaklamu kalman itu makna yang lain dengan makna kalimah ataupun percakapan. Makna dia kecederaan. Sebab li ta'thiriha fin nafsi, kerana memberi kesan kepada diri sururan wa huznan, sama ada gembira ataupun sedih. Jadi di sini dia lain sikitlah dia punya pendapat ni. Dia tarjihkan yang itulah Ibnu Hajar Haytami. Jadi seolah-olah Nabi Isa ni menjadi suatu bukti bagi kekuasaan Allah Ta'ala. Satu bukti bagi kekuasaan Allah Ta'ala, iaitu lahirnya seseorang tanpa bapa. Jadi dia memberi kesan kepada hati. Sama ada kesan yang menggembirakan atau kesan yang menyedihkan. Maksudnya di sini, kalau orang tu dia bila dia tengok Nabi Isa tu diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa bapa, maksudnya Siti Maryam mengandungkan Nabi Isa tanpa bapa, tanpa kahwin dengan siapa-siapa, tanpa berjima' na'udzubillah dengan siapa-siapalah, sebab dia masih lagi suci kan. Dia masih anak dara, masih suci, tiba-tiba macam mana boleh lahirkan anak.
dan dia maha suci lah daripada dia bersih daripada tuduhan yang dilemparkan kepada dia berzina kan. Takkanlah Nabi anak kepada penzina. Tak mungkin, mustahil Nabi dikatakan anak kepada penzina. Nauzubillah. Jadi sebab tu kata, maksudnya menurut Ibn Hajar, kalimatuhu tu, kalimatullah itu, kalim itu dengan makna kecederaan, maksudnya yang memberi kesan kepada hati lah. Sama ada maksud cedera, maksud jarah tu maksudnya memberi kesan kepada hati, sama ada gembira ataupun sedih lah. Jadi di sini sama ada kesan yang baik atau kesan yang tidak baik. Kesan yang baik itu maknanya orang itu menganggap, Masya Allah, ini adalah kuasa Allah. Bila dia tengok kejadian Nabi Isa yang lahir tanpa bapa itu, dia maknanya dia tahu Allah Ta'ala maha berkuasa, boleh menciptakan manusia tanpa bapa pun boleh. Nabi Adam Allah buat tanpa bapa, tanpa ibu, tanpa bapa kan. Itu lagi lah ajaib. Nabi Adam Allah ciptakan tanpa ibu, tanpa ayah. Siti Hawa, lagilah Siti Hawa daripada Nabi Adam. Kalau nak dikatakan Nabi Adam tu punca dia atau bapa dia lah, setara dengan bapa, sebab Siti Hawa itu diciptakan daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam. Jadi kalau kalau diciptakan daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam, maka dia maknanya daripada Nabi Adam lah, seolah-olah macam Nabi Adam tu bapa lah kepada Siti Hawa, seolah-olah. Jadi maknanya tanpa ibu. Nabi Adam tanpa ibu dan ayah, Siti Hawa tanpa ibu, Nabi Isa tanpa bapa. Allah Ta'ala nak tunjuk kata Allah Ta'ala boleh buat semua. Allah Ta'ala nak tunjuk kata aku boleh ciptakan manusia ni tanpa ibu bapa, tanpa ibu atau tanpa bapa. Dan dengan ibu bapa itu kebiasaan. Dengan ibu bapa itu hanyalah kebiasaan saja, sunnatullah saja. Tapi tak bermakna Allah Ta'ala tidak boleh menyalahi sunnatullah. Dia boleh buat apa sajalah selagi perkara itu perkara yang harus, perkara yang mungkin. Allah Ta'ala maha berkuasa. Jadi Ibn Hajar memilih maksud kalimah itu iaitu kesan ke dalam hati seseorang. Kalau kesan yang buruk tu maknanya apa? Dianggap anak Tuhan. Maknanya orang dapat kesan yang baik, maksudnya Masya Allah, ini kuasa Allah, Allah Ta'ala mampu ciptakan manusia tanpa bapa. Itu kesan yang baik. Kesan yang tak baik, dia kata ini mesti anak Allah ni. Dia dinisbahkan Nabi Isa kepada habis bapak dia, siapa? Bapak dia Allah. Astaghfirullahalazim, na'udzubillah min zalik. Itu menurut Ibn Hajar lah. Satu lagi kata dinamakan kalimatullah sebab diciptakan kalimah kun, dan pendapat ketiga mengatakan dia menjadi kalimatullah, maksudnya kalimah ni bercakap ketika dalam buaian. Itu dipanggil kalimatullah. Ila wa alqaha wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kemudian wa ruhun minhu, dan roh daripadanya. Ini pun salah satu gelaran Nabi Isa, Ruhullah. Nabi Isa itu digelar sebagai Ruhullah. Digelar sebagai Ruhullah. Jadi masuk Ruhullah ni maksudnya ay al-muhyi lil arwah bi ihya'i abdaniha. Au zuruhun wajada min ghairi hazin wa min ziruh la kan nutfah al-munfasila min al-hayy bima taqarrara annahu inma wujida min nafhi Jibril. Maksudnya kenapa dinamakan Ruhullah? Ada yang kata di sini, Ibn Hajar kata, iaitu dia boleh menghidupkan orang mati kan. Nabi Isa ni dia ada mukjizat boleh menghidupkan orang mati, maksudnya mengembalikan roh ke dalam jasad lah. Sebab orang yang mati maksudnya roh dia meninggalkan jasad dia, itu yang mati. Maka Nabi Musa ni dia boleh mengembalikan roh seseorang itu ke dalam jasad, maksudnya menghidupkan semula orang tu. Itu sebab tu dipanggil Ruhullah, salah satu pendapat. Dan ada yang mengatakan Ruhullah tu maksudnya roh dia itu roh yang istimewa, maksudnya dibawa oleh Jibril. Dibawa oleh Jibril, kemudian roh itu ditiupkan oleh Jibril ke dalam perut Siti Maryam, terhadap kandungan yang ada dalam perut Siti Maryam. Maka berbeza dengan yang lain kan. Manusia yang lain tu setelah dijadiin air mani 40 hari, kemudian jadi alaqah 40 hari, jadi mudghah 40 hari, lepas 120 hari ataupun 4 bulan, maka ada malaikat datang meniupkan roh di situ. Ini tak, ni special. Jibril yang datang bawa roh, yang tiupkan terus
tanpa ada air mani dan sebagainya lah, terus tiupkan ke dalam perut Siti Maryam, terus jadi. Sebab tu dia panggil Ruhullah. So ada khilaf dari sini juga. Tapi ada orang tu macam bila dia kata ruhun minhu. Bila Allah Ta'ala kata ruhun minhu, jadi lafaz minhu tu memberi satu gambaran minhu minallah lah maksudnya. Minhu minallah. Jadi roh minallah, ruhun minallah, jadi seolah-olah Allah tu ada roh, Allah bagi roh dia sikit bagi kepada Nabi yang jadikan Nabi Isa. Sebab tu dia panggil anaknya Allah. Itu ada orang faham macam tu. Jadi sekejap anak dah datang kacau je, saya hantar ke bilik. Maaf ada gangguan sikit. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan waruhun minhu, maksudnya ruhun minallah, dia sangka Nabi Musa tu rohnya daripada Allah. So Allah pun ada roh, silap-silap. Bukan itu maksud dia. Maksudnya di sini lafaz minallah tu kan. Maka Ibnu Hajar dia datangkan beberapa dalil yang lain ayat Allah. Contohnya Allah kata wasakhkhara lakumul ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Jadi Allah sebut juga, maksudnya Allah kendalikan untuk kamu apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, kesemuanya daripadanya. Takkan kita nak kata Allah dari Allah juga, dari Allah tu maksud daripada bahagian Allah langit dan bumi, tak mungkin. Contohnya wa nafakhtu fihi min ruhi. Memang dalam Quran disebutkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Memang dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29 pun sebut wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi di sini kalau kita faham secara literal wa nafakhtu fihi min ruhi, maksudnya di sini maknanya Allah Taala sendiri yang meniupkan roh dia ke dalam Nabi Isa. Ayat inilah yang kalau Kristian jumpa, dia akan bagi tahu, nampak tu. Dalam Quran pun bagi tahu Allah tiupkan ketiupkan pada Nabi Isa itu, maksudnya pada Siti Maryam lah. Ruhun min ruhi. Surah Al-Hijr ayat 29. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ni Quran bukan hadis lagi dah, Quran. Jadi wa nafakhtu, dan aku tiup. Kalau kita terjemahkan, aku tiupkan. Jadi Allah sendiri yang meniup roh itu. Roh apa? Min ruhi, daripada rohku. Lagilah kan menunjukkan bahawa kalau Kristian lah, kalau Kristian nak mengatakan Nabi Isa tu anak Allah, lagi bahaya bab ni. Pasal apa? Bila dia ambil makna literal Quran ni, memang dia kata ni dalil dia. Maknanya orang Islam yang manipulasi. Sebenarnya Allah sendiri kata bahawa wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan padanya daripada rohku. Jadi kita bagi dalil yang lain lagi. Kita kata banyak je dalil Allah Taala sebut, macam ayat yang saya baca tadi, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu minallah. Banyak je perkataan minallah ni semua. Kalau kita kata ruhi tu, Allah kata ruhi, roh dia kan. Ruhi maksudnya ada ya mutakallim di situ. Maksud roh Allah. Dah banyak je Allah Taala sebut. Allah Taala sebut macam-macam kan. Ni'mati, nikmat Allah. Bukan bermaksud bila Allah kata nisbahkan kepada diri dia, bermaksud roh tu roh dia. Maksudnya roh yang dia ciptakan lah. Maksudnya roh yang dia berikan istimewa lah, yang untuk Nabi Isa. Tak semestinya bila kata ruhi itu maknanya roh Allah. Mana ada, tak semestinya. Sama macam ni lah, ni'mati, kitabi, abdi, hambaku. Maksudnya banyak kan Allah kata apa ni, naqatullah kan.
unta Allah, kitabullah, kitab Allah, abdullah, hamba Allah, ruhullah, ruh Allah, sama je. Tapi bukan nak kata Allah punya. Naqatullah kan, unta Nabi Saleh itu. Takkan naqatullah tu maknanya unta Allah, Allah punya, Allah naik unta. Baitullah, rumah Allah, Kaabah kan Baitullah. Takkan Baitullah kita kata tu rumah Allah, Allah duduk kat situ. Jadi bila lafaz itu diidhafahkan kepada Allah ataupun ni sama aja, ruhi, ruhullah sama aja. Ruhi, ruhku, maksudnya ruh Allah lah, sama aja. Mestinya bahawa itu maknanya ruh Allah, maknanya ruh ciptaan Allah, seperti mana naqatullah, unta ciptaan Allah, Baitullah Kaabah ciptaan Allah, ataupun makhluk semua ciptaan Allah, nikmatullah, nikmat Allah yang beri, Allah cipta, Allah beri. Sama je makna dia. Bukan bermakna roh Allah, Allah ada roh dan dia ambil roh dia sikit bagi kat Nabi Isa. Tak ada. Siapa faham macam tu? Faham dalam masalah ni. Sebab tu penting kita kena tengok pandangan-pandangan ulama terhadap makna tersebut bersama dengan kaedah-kaedah, dan kita bandingkan dengan ayat. Bukan kita lah, sebenarnya ulama dah buat kerja dia, dah mengarang kitab, dah menulis semua penjelasan Quran dan hadis lah. Jadi inilah dia tujuan kita mengaji. Kita mengaji bila jumpa ayat Quran yang macam bunyi-bunyi dia macam, kalau secara literalnya, secara zahir kalau kita terjemah jadi lain macam je bunyi dia. Ataupun hadis pun samalah, samanya hadis dia bunyi lain macam je. Memang kata Imam Sanusi, bahkan kata ulama-ulama lah, majoriti ulama mengatakan antara sebab-sebab yang membawa seseorang tu kepada kekufuran, kesesatan dan kebid'ahan, iaitu dia memahami Al-Quran dan hadis secara literal. Secara literal dia memahami Quran hadis, maka itu boleh membawa kepada kesesatan, kebid'ahan, bahkan kepada kekufuran. Sebab tu ada kelompok yang literal kan, bila Allah kata yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum, wa huwa khadi'uhum. Orang munafik cuba nak menipu Allah, sedangkan Allah lah yang menipu mereka. Allah lah yang menipu mereka, maknanya Allah penipu. Kalau ambil secara literal, Allah tu khadi', Allah tu khadi' maksudnya penipu. Mustahil Allah penipu. Jadi banyak lagi lafaz-lafaz yang dia orang ni, yang kutub umum golongan musyabbihah mujassimah ni, termasuklah Taimiyah Wahabiyah ni, banyak sangat berpegang kepada literal, kepada zahir ayat dan hadis. Akhirnya mereka tersesat. Sampai paling teruk yang saya pernah baca ni, ya abdi maradtu, wahai hamba-Ku, aku ni sakit. Lepas tu dia syarah, dia kata sebenarnya Allah Ta'ala sakit kama yaliqu bihi. Allah sakit kama yaliqu bihi tu, dia boleh sanggup sebut dalam syarah tu, syarah Rajul Salihin contohnya, Syekh Ibnu Utsaimin Wahabi ya. Dia boleh kata Allah tu sakit kama yaliqu bihi, Allah lapar kama yaliqu bihi. Oh, masya-Allah. Parah ni yang paling parah yang saya pernah tengok. Jadi di sini walaupun Allah kata rohku, maknanya roh ciptaanku lah, maknanya special lah, roh yang Allah Ta'ala cipta sendiri. Dan bukan Allah tiupkan pun, Allah hantar Jibril. Allah hantar Jibril, lalu Jibril yang bawa roh tu masukkan ke dalam rahim Siti Maryam. Wal jannatu wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahawa syurga dan neraka itu benar. Jadi syurga neraka itu benar, maksudnya kewujudan syurga neraka itu memang benar. Cuma di sini ada pendapat, iaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan syurga neraka itu belum ada. Nanti di hari kiamat baru ada. Nanti di hari kiamat, nanti dah kiamat baru Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka. Sekarang tak ada lagi. Itu Mu'tazilah. Lepas tu kita kata, habis tu Nabi Adam tu masuk syurga kan, uskun anta wa zawjukal jannah tu. Dia kata tak, itu syurga special. Itu syurga special untuk Nabi Adam je. Yang lain, yang syurga untuk kita ni, tak ada lagi. Nabi pergi Mi'raj tu macam mana? Itu pun special kata dia. Dia takwil lah, Mu'tazilah. Bagi dia, menurut Mu'tazilah, syurga, dia yakin pada syurga dan neraka. Cuma dia kata belum diciptakan lagi sekarang. Jadi di sini taklah mengeluarkan dia daripada kekufuran. Orang yang menafikan kewujudan syurga neraka, itu yang baru dikatakan kekufuran.
Tapi kalau dia tak nafikan kewujudan syurga neraka, cuma dia kata belum diciptakan lagi. Ini kita kata ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana yang mengatakan bahawa syurga neraka sudah ada, sudah diciptakan. Wa adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Taala akan memasukkannya ke dalam syurga ala ma kana minal amal, terhadap maksudnya bersesuaian dengan apa yang telah diamalkan di dunia. Maka di sini menunjukkan bahawa tingkatan syurga itu bergantung kepada amalan dia di syurga. Amalan dia di dunia. Jadi banyak mana amalan di dunia nanti akan diukur, ditimbang, maka dia akan ditentukan syurga mana yang dia layak, bergantung kepada amalan yang dia buat di dunia. Jadi hadis ni pun itulah hadis-hadis yang masih lagi berkaitan dengan rukun iman ataupun kitabul iman lah. Kitabul iman. Hadis seterusnya insya-Allah. Hadis yang ke-28, wa an Amru bin As radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu, seorangnya Amru bin As. Anak dia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu lah. Di sini Amru bin As, yang berimannya Amru saja, kita kata radhiyallahu taala anhu. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku mengatakan, ubsud yaminak, hulurkan tangan kananmu. Fal ubayi'ka, maka aku akan berbaiat dengan kamu. Fabasata yaminahu wa qabattu yadi, maka Rasulullah telah menghulurkan tangan kanannya, lalu aku menggenggam tanganku. Wa qala ma laka ya Amru, kenapa? Dia nak baiat, minta tangan Nabi. Bila Nabi hulur tangan, ditarik. Dia tarik tangan dia, tak jadi. Waktu Nabi tanya kenapa? Tadi kan minta baiat, tiba-tiba tak jadi. Kenapa? Qultu aradtu an ashtarita. Aku nak ada syarat. Aku nak ada syarat. Maksudnya aku nak baiat masuk Islam lah. Masuk baiat di sini masuk Islam, tapi nak syarat. Qala tashtaritu madza? Syarat apa yang kau nak? Qultu an yughfara li. Aku katakan aku ni diampunkan. Maksudnya segala dosa aku sebelum ni diampunkan. Itu syarat dia. Qala ama amilta ya Amru. Apakah kamu tidak mengetahui? Ama alimta. Ama alimta ya Amru annal islama yahdimu ma kana qablahu. Sesungguhnya Islam itu menghancurkan, maksudnya menghapuskanlah, maka qablahu, apa-apa yang telah dilakukan sebelum ini. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan sesungguhnya hijrah itu akan menghapuskan apa-apa yang dilakukan sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma qablahu, dan sesungguhnya haji itu menghapuskan apa-apa yang dilakukan sebelumnya. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di sini ada dua faedah lah. Satu, baiat. Dan hadis ni hadis sahih lah, riwayat Imam Muslim. Jadi satu tentang baiat lah. Satu tentang baiat. Jadi di sini sabit lah hadis yang sahih menunjukkan wujudnya baiat tersebut. Maksudnya adalah baiat tersebut. Cuma baiat di sini baiat alal Islam lah. Kita kata baiat alal Islam. Jadi pembahasan tentang baiat alal Islam ini biasanya masyhur dibahaskan dalam tasawuf. Jadi ulama-ulama tasawuf sebahagiannya mengatakan yang agak melampau sikit lah. Ni yang masalah sikit ni. Dia kata siapa yang tak ada guru, tak baiat Islam dengan guru tersebut, maka iman dia tak sah. Itu payah sikit tu. Maknanya dia berdalilkan hadis ni lah. Dia berdalilkan hadis ni dengan dan juga hadis-hadis yang lain. Maksudnya kalau seseorang itu ingin imannya sah, Islamnya sah, dia kena cari seorang guru dan dia berbaiat dengan guru tersebut, barulah dia sah seperti mana yang sahabat. Contohnya di sini salah satunya Amr bin As.
Jadi kita jumhur mengatakan tak semestinya. Maksudnya yang penting dia syahadah. Yang penting dia syahadah. Jadi banyak hadis-hadis yang menunjukkan sebelum ni yang kita baca pun tak perlu pun baiat. Ini baiat ni optional je, pilihan saja. Kalau baiat pun yang penting i'tiqad itu. Kemudian kita mentasdikkan makrifat i'tiqad kita itu, kemudian kita zahirkannya dengan syahadah. Itu saja sudah mencukupi. Dakhalul jannah kan, banyak hadis tak sebut baiat pun. Baiat ni tambahan saja. Boleh saja kita nak baiat dengan mana-mana guru. Baiat alal Islam lah di sini yang dikatakan baiat alal Islam. Kecuali kalau orang kafir nak masuk Islam lah. Dia ada dua situasi lah di sini. Satu, memang kita lahir-lahir Islam. Bila kita lahir-lahir Islam, memang automatik dianggap bayi itu Islam. Automatik dianggap bayi itu Islam. Dan ada setengah ulama mensyaratkan ketika dia baligh, dia kena mengucapkan syahadah sekurang-kurangnya sekali. Ada ulama mensyaratkan sebelum baligh, setelah baligh dia kena mengucapkan kalimah syahadah sekali sekurang-kurangnya semua hidup. Kita kata tak, wajib 5 kali. Pasal apa? Syahadah itu kan termasuk dalam tasyahud. Tasyahud tu kan rukun qauli dalam solat. Jadi apabila orang tu baligh, maka dia wajib solat. Dan salah satu daripada rukun qauli yang wajib dalam solat ialah bacaan tasyahud akhir yang mengandungi syahadah itu. Jadi kita kata satu hari 5 kali solat, maksudnya satu hari 5 kali wajib bersyahadah. Jadi dia kata yang dimasukkan di sini syahadah yang di luar solat. Maksudnya sebelum dia solat dia kena beriman dulu. Dan cara dia nak beriman macam mana? Dia kena syahadah dululah. Maksudnya ketika dia baligh, jadi sebelum dia solat dia kena syahadah dulu. Kita kata tak apa, dia jawab azan kan? Dia jawab azan tu kan syahadah tu. Ada khilaf lah di sini di kalangan ulama. Tapi jumhur kata tak. Kalau memang lahir dalam keluarga Islam, kita anggap dia Islam lah. Nanti kan sebelum balik lagi kan dia dah disuruh semayang. Murru sibyanakum as-salah fi sanatis sab'ah. Pada umur 7 tahun itu Nabi kata lebih kurang suruh anak kamu solat ketika umur 7 tahun. Ya, jadi kemudian rotan dia kan kalau dia tak nak semayang umur 10 tahun. Jadi kat dalam solat tu ni dah ajar syahadah lah. Biasanya budak kecil lagi kita ajar syahadah. Tapi ada ulama yang agak ni lah, dia kata tak, itu waktu belum balik tak dikira. Mesti setelah balik. Dah balik saja terus syahadah. Sekurang-kurangnya sekali semua hidup. Ada ulama silap saya mazhab Maliki kot, kalau tak silap saya lah. Yang dalam solat tu lain. Dalam solat tu lain. Kalau dia menganggap syahadah tu sebagai rukun lah. Kalau kita mazhab Syafi'i memang syahadah itu rukun, masuk dalam tasyahud akhir. Kemudian bai'at. Jadi bai'at ni bagi kita sunat lah. Maksudnya bukan satu kemestian, satu kewajipan. Kalau ada imam, imam yang ada besok Imam Mahdi datang ke, kita bai'at, itu memanglah digalakkan lah. Ataupun sekarang ni kalau tak ada pun mana-mana guru atau ulama yang kita percayalah yang dia ni memang betul-betul ya orang beriman, orang Islam, orang yang berakhlak baik, berilmu, beramal dan sebagainya, boleh je kita bai'at. Tapi tak adalah siapa tak bai'at jadi dia tak, iman dia tak sah. Itu tak boleh. Itu melampau lah. Itu melampau. Itu tentang bai'at. Dan dia punya kaedah dia di sini kan, dia Nabi hulur tangan kanan, dia hulur tangan kanan. Macam mana dia buat lepas tu saya tak pastilah. Salam ke apa ke tak pasti. Dia tak ceritakan dalam hadis di sini. Okey, kemudian Islam dia minta syarat. Dia mula-mula dia bai'at, Nabi bagi tangan, dia tarik balik tangan dia. Kenapa dia nak kata dia nak syarat? Syarat dia apa? Dia ampunkan kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia sebelum ni semasa dia kafir lah. Maka Nabi kata, tak tahu ke Islam akan menghapuskan, siapa masuk Islam maknanya segala dosa yang dia buat ketika kafir diampunkan. Orang kafir ni buat dosa, dia berdosa ke? Ya, memang. Orang kafir ni ketika dia kafir, dia tak beriman, dia berdosa. Dalam keadaan dia kafir itu dia tak beriman, dia berdosa sebab dia syirik lah. Dia syirik ataupun dia kufur, dia berdosa. Dan juga dia tak semayang, puasa, zakat, haji pun dia berdosa. Sebab apa? Orang kafir memang ditaklifkan dengan hukum syarak. Cuma syarat dia kena beriman dulu. Jadi kalau dia tak beriman, dia tak bolehlah semayang, puasa, zakat, haji. Tetapi dalam masa yang sama dia akan dapat dosa kerana tak semayang, puasa, zakat dan haji. Itu orang kafir. Ada dalil dalam Quran. Dalam surah Al-Muzammil ke apa, saya tak ingat.
So, dia kata malaikat tanya, malaikat yang menjaga neraka tanya kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar ni? Maka mereka jawab, qalu lam naku minal musallin, dulu kami di dunia tak nak semayang. Kemudian walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Maksudnya katalah sebagai ulama, ya maksudnya tak bayar zakat. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami ni suka duduk sembang-sembang sampai larut malam, benda yang mendalam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari akhirat, hari agama, hari pembalasan, hari akhirat. Jadi ini yang menunjukkan kekufuran dia. Kalau orang Islam tak mungkin, walaupun dia tak semayang, dia tak mungkin mendustakan hari kiamat, tak mendustakan yaumuddin. Kalau dia mendustakan yaumuddin, maksudnya dia kafir. Maka ayat ini menunjukkan ayat untuk orang kafir. Di situ kan sebelum tu disebut kami tak semayang, tak bayar zakat. Jadi orang kafir ni kata ulama diseksa bukan saja sebab kekufuran dia, bahkan sebabkan kekufuran itulah dia tak semayang, puasa, zakat, haji, maka sebab tu dia diseksa dengan sebab tu juga. Jadi sebenarnya orang kafir pun memang mukallaf lah asalnya. Maka di sinilah apabila dia masuk Islam, maka segala dosa dia yang lalu diampunkan dan dia tak perlu qada. Dia tak perlu qada. So orang kafir tak perlu mengqada dia punya puasa ke solat ke, katalah dia 40 tahun baru masuk Islam. Lagi selama 40 tahun dia tolak, katalah balik umur 10 tahun. Jadi 30 tahun punya semayang, 30 tahun punya puasa, 30 tahun punya zakat tak perlu bayar. Dimaafkan. Bahkan dosa-dosa dia yang lain, dia berzina, mengumpat, mencuri apa semua tu diampunkan ketika dia masuk Islam. Dan juga ada dua lagi perkara, iaitu hijrah. So hijrah ni, adakah apa yang dimasukkan hijrah di sini? Jadi yang ulama masukkan adalah hijrahnya sahabat-sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah ketika zaman Nabi sahaja. Ketika zaman Nabi sahaja, siapa yang hijrah daripada Mekah ke Madinah, maka dia hijrah dia itu akan menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan sebenarnya hijrah ke Madinah ni seolah-olah umumlah, orang Islam ke orang kafir yang hijrah ke Madinah, tapi tujuan dia memang nak masuk Islam lah. Kalau dia orang kafir, dia ikut Nabi hijrah ke Madinah, maksudnya dia nak masuk Islam lah tu, maka sama je lah, Islam akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Dan yang ketiga dia kata di sini haji. Di sini pun ulama Syafi'i mengatakan siapa yang menunaikan haji, dosa-dosa besar dia pun terampun. Termasuk dosa besar pun terampun. Jadi tiga perkara ni akan menghapuskan segala dosa-dosa besar, iaitu masuk Islam ataupun hijrah ataupun pergi haji. Selain daripada tiga ni, dia tak menghapuskan dosa besar kecuali taubat. Selain daripada tiga amalan ini, tidak ada amalan yang boleh menghapuskan dosa besar kecuali bertaubat. Bertaubat baru boleh hapuskan dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil yang memang terhapus dengan solat, dengan puasa dan sebagainya lah. Jadi dengan hadis tersebut, maka berakhirlah fasal yang pertama. Berakhirlah fasal yang pertama dalam Kitabul Iman ni. Dan insya-Allah nanti minggu ketiga nanti akan datang, kalau minggu ketiga raya, lepas raya kot, tak silap saya lepas raya. Lepas raya tengok kalau sempat kita sambung insya-Allah hari Sabtu. Raya Khamis Khamis, Jumaat, Sabtu tu insya-Allah kalau sempat kita sambung pengajian seterusnya lah. Kalau tak, tengok macam mana. Memang jadual saya ni setiap minggu pertama Sabtu dengan minggu ketiga Sabtu. Cuma ada hari tu bulan lepas minggu pertama tak dapat buat sebab saya ada program khatam Bukhari di sini. Tak dapat buat lah. Jadi insya-Allah pada 2 minggu lagi, kalau tak ada apa-apa halangan, kita sambung kelas macam biasa. Masuk kepada Faslus Sani. Apa yang kita baca hadis sebanyak 27 hadis, 28 hadis itu adalah di bawah Faslul Awal, fasal yang pertama tentang Kitabul Iman lah. Ada 28 hadis. Jadi nanti akan datang akan masuk Faslus Sani, hadis
yang merupakan dalam fasal yang kedua, iaitu selain daripada Bukhari dan Muslim lah. Jadi susun macam tu. Fasal yang pertama semua hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ataupun salah seorang lah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.